144 Negeri Johor bersama Ustaz Muhammad Rafi bin Abdul Rahman Al-Mabari. Mari dengan majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada yang berusaha Haji Muhammad Azwar bin Haji Dul Mufti, Juruhebah yang bertugas secara rasmi pada malam ini, segak bergaya orangnya, yang dimuliakan, yang dikasihi, yang berhormat Datuk Haji Muhammad Rafiqi bin Datuk Kiai Haji Samsudin, Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, yang berusaha Tuan Haji Muhammad Syakib bin Haji Ali, Pegawai Daerah Tangkak, yang dihormati Al-Fadil Al-Syekh Tuan Haji Adam bin Ibrahim, Qadi Daerah Tangkak, sahabat saya yang saya hormati Al-Syekh Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Azman bin Muhsin, seterusnya muslimin dan muslimat, para habaib yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi gharaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Moga-moga dengan kita membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, termasuklah kita daripada kalangan orang-orang yang dirindui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabatnya, ana mushtaq bi ikhwani, aku merindui ikhwan. Maka para sahabat mengatakan, kami di sini ya Rasulullah. Tetapi Rasulullah kata, bukan kamu yang aku rindui. Maka orang yang dirindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah orang yang belum pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia mengasihi, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan cara itu kita harap moga-moga kita termasuk dalam kalangan yang dirindu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar semua? Dah makan ke belum? Jadi terima kasih kepada Tangkak berselawat dan bermunajat pada malam ini. Kita tidak mahu mengambil masa yang lama Datuk. Jadi kata orang semua nak cepat sekarang. Tuan Haji Muhammad Azwar dia terlupa. Sepatutnya sebelum saya bercakap ini, dia siarkan dulu saya punya TikTok, saya punya video. Jadi dia minta kita nak share sedikit pengalaman. Saya, tuan-tuan, adalah merupakan, yang Muhammad Datuk pun tahu, saya adalah merupakan bekas pesakit COVID-19. Alhamdulillah masih dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih dapat bersama dengan tuan-tuan pada malam ini. Dan kita tahu suasana yang melanda dalam negara kita hari ini makin hari makin bertambah. Dan kita juga tahu bagaimana yang berlaku sehingga rayuan telah dibuat oleh pihak PKRC yang memerlukan dana untuk membantu mereka kerana makin ramai mereka yang menghuni di PKRC itu. Yang Muhammad Datuk, muslimin dan muslimat, para habaib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izinkan saya
untuk membaca satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja, satu je boleh Datuk pada malam ini, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau hari ini kita bercakap pasal COVID-19 dengan huru-haranya, dengan segala macam ketakutan yang berlaku, tapi alhamdulillah kita masih dalam keadaan yang terkawal berbanding dengan negara-negara yang lain. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita satu suasana yang akan berlaku yang lebih teruk, lebih dahsyat, lebih berbahaya, iaitu suasana di hari akhirat nanti, yang mana akan menimpa semua manusia. Dan ketika itu ada satu hadis kursi yang saya nak baca pada malam ini, yang kita cuba faham benar-benar hadis ini. Daripada Abu Hurairah, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Maka kita faham ini bukan hadis calang-calang, tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam sebuah hadis ini, sesungguhnya aku sakit. Kenapa kau tidak menjenguk aku? Ya Rabb, macam mana ini? Ketika Allah berkata kepada semua manusia, semua anak Adam, aku sakit. Kenapa kau tidak menjenguk aku? Maka di hari akhirat nanti semua kata, ya Rabb, macam mana kami nak menjenguk kamu? Kamu adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Tak ada mampu kami nak menjengukmu. Maka Allah menjawab, sesungguhnya kamu tahu, di dunia dulu, ada hamba-Ku si fulan itu sakit, tapi kamu tidak menjenguknya. Ini yang terjadi, betul? Kita tanya diri kita sendiri. Kemudian Allah berfirman lagi seterusnya, sesungguhnya aku lapar, tetapi engkau tidak memberi aku makan. Maka kita semua berkata, ya Rabb, macam mana kami nak beri kamu makan? Kamu adalah Tuhan semesta alam. Maka Allah menjawab, sesungguhnya engkau tahu ada orang yang lapar, tetapi engkau tidak memberi dia makan. Maka kita tanyalah diri kita hari ini. Seterusnya Allah terus berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya aku haus, tetapi engkau tidak memberi aku minum. Maka berkatalah kita semua di hari akhirat nanti, ya Rabb, macam mana kami boleh memberi kamu minum? Kamu adalah Tuhan sekalian alam. Maka Allah menjawab, engkau tahu masa di dunia dulu ada hamba-Ku fulan-fulan ini, dia haus, dia minta minum dengan kamu, tapi kamu tidak memberinya minum. Sedangkan sekiranya engkau menziarahinya ketika dia sakit, sedangkan ketika engkau memberi dia makan ketika dia kelaparan, sedangkan ketika engkau memberi dia minum ketika dia haus, itu engkau akan mendapati aku ada bersamanya. Masya Allah, tuan-tuan. Hadis ini bukan calang-calang, tuan-tuan. Perlukan kepada penelitian. Kenapa? Kerana ialah merupakan hadis yang mutasyabihat. Maha suci Allah Subhanahu wa taala untuk bersifat dengan sifat manusia. Allah tak sakit. Allah tidak lapar. Allah tidak haus. Tetapi kenapa Allah berkata begitu? Kenapa Allah menunjukkan firman itu? Tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan yang berhormat Datuk, nak memuliakan orang yang sakit. Allah nak beritahu bahawa Allah mengangkat darjat kedudukan orang-orang yang sakit ini, sehingga Allah mengatakan, aku sakit. Seolah-olah hamba itu sakit, itu Allah itu yang mengatakan aku sakit itu. Maka dinisbahkan kepada Allah. Seandainya kamu ziarah orang sakit, kamu akan dapat redha aku, akan dapat rahmat aku, akan dapat perlindungan aku, akan dapat keampunan aku. Itu maknanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mahu mengangkat martabat dan kedudukan orang yang sakit. Maka di sini, tuan-tuan, inilah
peluang pada kita sebenarnya. Apabila kita dilanda dengan musibah, kita perhatikan apa yang berlaku di kalangan kita. Alhamdulillah, ada mereka yang sentiasa berkorban dan terus menerus. Tapi ada yang macam tak peduli. Alhamdulillah, apabila saya sakit dan berada di PKRC, memang pada awalnya saya tidak mau masuk PKRC. Saya pun tahu daripada tangkap pun ramai, Datuk. Bukan sahaja orang Johor Bahru berada di PKRC. Daripada seluruh daerah negeri Johor berada di PKRC. Dan tuan-tuan, walaupun kami baru kenal sehari dua, tetapi Alhamdulillah Allah pertautkan kami dan Allah jadikan kami satu sahabat yang baik. Dan ini yang satu yang saya nak share kalau boleh. Tadi saya ada minta Haji Azwar kalau dia boleh sharekan video yang saya telah buat supaya kita dapat mengetahui apa yang berlaku di dalam sana. Terima kasih Tuan Haji Azwar. Jadi dalam video tadi tuan-tuan, saya ambil masa 1 minit lagi. Boleh lihat suasana itu dalam masa saya itu baru ada 700 orang. Tapi sekarang ada lebih dekat 1000 orang. Dan suasana itu lagi menyebabkan ramai orang berada di sana. Dan kadang-kadang kita lihat mereka ini perlukan makanan, perlukan minuman walaupun disediakan oleh pihak PKRC, tetapi sebenarnya boleh saya katakan makanan asas ada 3 kali saja diberikan, tetapi ada yang sakit, ada yang tidak boleh makan, maka dia perlukan makanan lain, contohnya Milo, contohnya kita hari-hari boleh minum yang sedap-sedap tuan-tuan, tapi mereka kat dalam tu tidak ada food panda. Tak ada yang boleh hantar makanan. Jadi kalau kita tidak beri bantuan, mereka tidak boleh minum sebagaimana yang kita boleh minum hari ini. Dan tuan-tuan, sebab itu baru-baru ini pihak PKRC telah mengeluarkan satu kenyataan akhbar dan merayu supaya diberikan bantuan supaya mereka ini dapat makanan tambahan, insya-Allah. Kerana makanan hanya sehingga pukul 6.30 setengah petang saja. Tuan-tuan, jadi saya mohon maaf di atas mengambil masa tuan-tuan. Jadi saya merayu kepada semua, sekiranya kita ini berpegang dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka marilah kita memberikan sumbangan, memberikan minuman, memberikan bantuan kepada mereka dan jangan disisihkan. Apabila saya keluar daripada PKRC, saya beritahu saya ini bekas pesakit COVID-19, orang rasa macam takut nak bersama dengan saya. Don't worry. Saya tidak ada akan memberikan jangkitan kepada anda. Setengah-setengah orang begitu. Dia lihat orang yang bekas pesakit ini akan membawa masalah. Tuan-tuan, kita dah pulih tuan-tuan. Berilah bantuan, berilah sokongan, berilah dukungan, berilah semangat pada mereka untuk pulih juga. Jadi akhirnya saya suka untuk memberikan sepatah 2 pantun. Indah suasana majlis kita, semua yang hadir menjadi terpesona. Andai ada silap dan dosa, ampun dan maaf dipinta jua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pujaan semua
dipuji Allah dan malaikat yang mulia. Marilah kita berselawat bersama, moga beroleh syafaat darinya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi